Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Profesor Dr. Isman Nizan bin Ismail. Nama saya Muhammad Syarakimi bin Faizal, nombor matrik A175078. Isu pemandu mabuk tidak asing lagi bagi rakyat Malaysia dan kes-kes yang melibatkan pemandu mabuk semakin bertambah dan terdapat beberapa individu yang menjadi mangsa tercedera malah terkorban akibat mereka. Pada 26 Mei 2020, kita digemparkan dengan satu berita yang melibatkan seorang lelaki yang maut akibat dilanggar sebuah kereta yang memandu secara melawan arus di Jalan Pintasan Kuantan, dan juga didapati bahawa pemandu tersebut di bawah pengaruh arak. Video berkenaan insiden telah tular di media sosial seperti Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan isu pemandu mabuk ni, kita perlu mengetahui apakah itu arak. Definisi arak menurut laman web Mufti Melaka, arak adalah minuman yang memabukkan. Ia mampu menyebabkan pemikiran seseorang peminum kacau dan tidak boleh dikawal dengan betul. Justru akan berlaku sebarang tindakan yang di luar jangkaan pemikiran manusia normal. Apakah saya ingin menyentuh isu arak dan pemandu mabuk dalam video ini? Jawapannya amat jelas dan nyata, kerana impak buruk yang dibawa oleh pemandu mabuk, dan isu ini tak boleh dibuat main-main. Semua pihak perlu cakna akannya. Isu ini perlu dihentikan dengan segera tanpa sebarang kompromi bagi menghentikan segala kecederaan malah kehilangan nyawa pihak sekeliling kerana kecuaian pemandu mabuk itu sendiri. Okey, seterusnya kita pergi ke masalah utama isu ini. Masalah utamanya adalah pengambilan alkohol oleh pemandu tersebut. Jika difikirkan, pemandu tidak sepatutnya mengambil arak atau alkohol dan terus memandu di atas jari, kerana kesannya yang amat jelas lah. Cara pemanduan yang sangat bahaya kepada orang sekeliling dan malah kepada pemandu itu sendiri. Terdapat undang-undang jalan raya di Malaysia yang menyentuh berkaitan dengan pemanduan di bawah pengaruh alkohol. Pemanduan di bawah pengaruh alkohol boleh menyebabkan individu disabit kesalahan sekiranya kandungan alkohol dalam darah ataupun BAC, blood alcohol concentration, melebihi had yang sepatutnya, dan juga cara pemanduan yang mampu menyebabkan kehilangan nyawa ataupun kecederaan ke atas orang sekeliling. Saya tegaskan lagi bahawa isu pemanduan di bawah pengaruh alkohol ni perlu dibantas dengan segera, dan pihak berkuasa tidak boleh lagi berlembut terhadap pesalah. Terdapat pelbagai langkah-langkah dalam membantras isu pemandu mabuk ini. Antaranya adalah pihak berkuasa perlu menjalankan sekatan jalan raya di beberapa kawasan yang mempunyai kadar kemalangan yang tinggi, dan tentulah juga di kawasan yang mempunyai kemalangan yang disebabkan oleh pemandu mabuk. Bagi menjadikan sekatan jalan ini lebih efisien, pihak berkuasa perlu menjalankan beberapa ujian ke atas pemandu yang melalui sekatan tersebut, dan antaranya adalah ujian nafas bagi mencatat kadar alkohol di dalam nafas, yang juga menunjukkan kadar alkohol pada darah. Hal ini bagi menapis pemandu-pemandu yang disyaki memandu di bawah pengaruh alkohol, justru dapat mengelakkan sebarang kemalangan yang berlaku. Seterusnya adalah, mungkin langkah ini amat drastik. Pihak berkuasa perlu menarik semua lesen memandu ke atas individu yang terlibat dalam pemanduan di bawah pengaruh alkohol, bagi mengelakkan pemandu tersebut memandu di atas jalan raya pada kadar yang sangat lama ataupun mungkin selamanya, bagi mengelakkan kemalangan yang berlaku. Walaupun langkah-langkah tersebut mungkin tidak dipersetujui oleh setengah pihak, namun ini adalah untuk kebaikan semua. Cuba bayangkan isu pemandu mabuk ini berluasa. Mungkin imej negara akan tercalar dan akan dipandang rendah oleh negara-negara luar yang mempunyai kadar kemalangan yang rendah.
Sebagai kesimpulan, kerjasama dan toleransi antara semua pihak adalah amat penting. Bukan hanya pihak berkuasa saja yang bertanggungjawab dalam menangani isu ini. Masyarakat sekeliling, komuniti juga perlu membantu mereka, dan salah satu caranya adalah dengan melaporkan sebarang kejadian kepada mereka yang melibatkan isu pemandu mabuk, dan juga mungkin melibatkan apa-apa saja yang mampu mengancam kesejahteraan masyarakat. Jika tidak, mungkin pihak berkuasa tidak mampu mengesan pesalah-pesalah ini yang banyak melakukan kesalahan di atas jalan raya. Sebagai penutup kata, ingin saya sampaikan, semua manusia dikurniakan akal fikiran. Namun, tak semua daripada kita sendiri menggunakannya dengan sebaik mungkin. Renung-renungkan.